Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim 'ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, ma syaa Allah, la yasumul khaira illa Allah, ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah, ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi, ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bang Johari selaku pengacara majlis mengurusi masjid Masjid Jami' Al-Huda, seluruh ahli berkuasa masjid, Saudara Muhammad, pegawai-pegawai syarak, nasihat. Tuan, bateri habis. Okay. Tuan nasihat masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian, alhamdulillah. Pertama-tamanya kita banyak puji dan syukur pada Allah SWT dan limpah kurnia inayah dan taufik dari Allah kita dapat sama-sama pada pagi ini. Saya pukul 5 pagi tadi dah keluar dah. Semalam program di Al-Usta habis pukul 1 pagi. Kemudian sempatlah rehat sekejap 2 jam. Kemudian pukul 5 pagi tadi ada program di TV Hijrah untuk bantuan kecemasan Gaza, Palestin. Jadi kita buat kempen untuk Saudara Muhammad, bantuan kecemasan, dana kecemasan Saudara Muhammad untuk saudara-saudara Islam kita di Palestin. Lepas tu terus saja sampai sini. Tak singgah mana-mana ni, daripada TV langsung sini. Tak singgah makan pun. Beli roti, beli sandwich je. Makanlah kereta ni, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, mencintai Nabi SAW ni dia syarat kesempurnaan iman. Jadi kalau tak cinta Nabi, maka tak sempurna iman. Sempurna iman ni tuan-tuan, kena bagi sempurna iman kita sebelum kita mati. Kalau dah mati baru nak cari iman tu bagi sempurna, tak ada dah. Nak kena bagi dapat iman sempurna ni waktu hidup. Maka banyaklah jalan dan cara yang Nabi SAW sebut, cara untuk mendapatkan kesempurnaan iman. Antaranya yang pertama, mencintai saudara se-Islam. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang dari kamu sehingga dia kasih pada saudara dia sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Dapat apa? Sempurna iman. Macam yang jadi dekat saudara kita di Palestin. Itu saudara se-Islam kita tu. Hari ni saya tengok satu video, tuan-tuan, 123,000 penduduk Gaza terpaksa untuk bergerak keluar daripada tempat sebab perang. Sahabat kita yang duduk dekat sana dia cerita, bila mai musim perang ni, Muslimat tidur malam dekat rumah pakai tudung siap-siap. Pakai tudung siap, pakai kasut siap-siap. Anak-anak kecil kat rumah pakai kasut siap-siap, pakai baju tebal siap-siap. Sebab takut kalaulah nanti ada bunyi bom atau apa, terpaksa lari keluar, ready dah, siap keluar. Dengan apa yang ada tu dah ready, siap, tak perlu lagi nak pakai kasut apa.
Tidur tu siap pakai dah, ready dah. Yang keduanya takut kalau mati, kena bom. Oh mati dalam keadaan aurat tutup sempurna. Boleh bayang tak? Seorang tu dia tulis kat Facebook dia kata ini mungkin tulisan saya yang terakhir, dia kata, sebab saya tak tahu lepas ni dia boleh hidup lagi ataupun tidak. Buat bom untuk main. Terpaksa lari keluar daripada kampung sebab duduk dalam rumah kena bom. Keluar daripada rumah, bom dekat luar. Tak tahu lari tempat selamat. Naik kereta, naik motor, lari setengah jalan di bom. Satu video dapat tadi. Subhanallah. Kita rasa itu saudara se-Islam kita. Berapa hari lepas dia punya elektrik tutup, habis, tak ada elektrik langsung. Elektrik langsung tak ada, duduk dalam gelap. Rumah tak ada elektrik, okey lagi. Masalah dia bila hospital tak ada elektrik. Ada hospital kena bom. Dia zalimnya Salih ala Syekh Muhammad Yahudi ni tuan-tuan. Dia attack tentera, dia attack orang awam. Attack dia target orang awam. Lepas tu dia bom tu rumah-rumah. Dia bom sekolah, dia bom hospital. Tentera mujahidin dia lawan dengan tentera. Dia attack tempat tentera, dia bom tempat tentera. Beza. Salih ala Syekh Muhammad. Maka tuan-tuan, makanan pun tak ada. Rumah gelap. Air potong. Habis. Langsung tak ada air setitik pun dia masuk rumah. Subhanallah. Maksudnya keperluan paling basic tak ada. Duduk macam mana? Sehari tak apa lagi tuan-tuan. 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, elektrik tak ada, air tak ada, makanan tak ada, apa jadi? Oh tuan, keadaan dia sangat kritikal. Di hospital, sahabat kita cerita, hospital jadi macam rumah mayat yang bergelimpangan. Mayat ni bergelimpangan kat depan ni. Bilik mayat tu, mayat kat depan ni. Setakat 10 hari bulan hari tu dah 800 orang. Ni dah berapa ribu orang yang telah mati. Hari ni semalam anak baby kecil-kecil, budak-budak kecil ni 800 orang dah yang terbunuh. Salih sebab orang sakit jangan ceritalah. Kita rasa apa? Kita patut rasa sebab dia merupakan saudara se-Islam kita. Tak sempurna iman kamu sehingga kamu cinta pada saudara kamu sebagaimana kamu cinta diri kamu sendiri. Cinta diri sendiri ni. Macam tu patut kita cinta kat saudara se-Islam kita. Dan cinta dekat saudara se-Islam ni, dia ada kaitan dia pula dengan cinta kat Nabi SAW. Sebab Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidi wa waladi wa nasi ajma'in. Tak sempurna iman seorang kamu sehingga dia kasih pada aku lebih lagi daripada dia kasih pada mak bapak dia, lebih dia kasih pada anak binaknya, lebih dia kasih daripada manusia seluruhnya. Kalau ada siapa dalam hidup kita yang kita cinta lebih pada kita cinta kat Nabi SAW, tak sempurna iman kita. Nabi sebut ni kaitan pada dua cinta ni, cinta kat Nabi, cinta kat saudara se-Islam. Kata Nabi SAW telah, man kunna fihi wajada halawatul iman. 3 perkara yang kalau kamu punya 3 perkara ni, kamu akan mendapat kemanisan iman. Tuan-tuan tahu tak kemanisan iman ni macam mana? Mani iman ni tuan-tuan, Salih ala Syekh Muhammad, asal lazat dalam ibadat. Seronok baca Quran, zikir asyik nusuk sampai ke hati. Boleh bangun qiyamul lail 3-4 pagi sedap, seronok. Ini orang dapat kemanisan iman. Siapa dekat sini yang tak sabar dan nak mayang zuhur je lagi? Cuba angkat tangan. Pukul 11 dah Ustaz, tak sabarnya nak tunggu pukul 1 lebih lagi nak solat zuhur. Ada gitu. Kau dia kata apa? Lagi azan lagi dia kata apa? Lah Ustaz, kamu solat je semalam azan. Hari ni masuk waktu pula dah. Kita ni tuan-tuan tahu tak? Posisi kita semua ni.
duduk dalam mujahadah. Duduk dalam mujahadah dalam ibadat. Nak buat ibadat macam orang buat, tapi mujahadah tiap hari. Macam mana mujahadah tu? Lawan. Tadi solat subuh, lawan, bangun juga. Ni yang datang ke masjid, Allah start motor datang masjid juga. Dalam keadaan di hati tu, kalaulah masjid tutup hari ni kan bagus. Boleh sembahyang kat rumah. Sedap pula sembahyang kat rumah. Nak sembahyang kat masjid, mujahadah. Ingat dulu waktu kecil-kecil, mak kita kata kat kita, pergi sembahyang tu. Waktu tu umur 7 tahun. Pergi sembahyang tu. Kita jap lah. Pergilah sembahyang tu, lambat dah ni. Kejap lah mak, ni Ultraman ni. Kita kata kat mak kita. Sekarang ni umur 57. Isteri kita kata pula, abang pergi solat tu. Kejap lah. Pergi solat tu, kejap lah. Sama je. Umur 7 tahun pun sama, kejap lah. Umur 57 pun sama, kejap lah. Sama je. Baca Quran sama. Waktu umur 7 tahun, kukak baca. Umur 57 tahun, kukak sama je. Pelik sungguh kita ni tuan-tuan. Padahal baca Al-Quran daripada umur 7 tahun sampai umur 57 tahun, baca je tapi tak pernah lancar-lancar. Solat daripada umur 7 tahun sampai umur 57 tahun, tiap-tiap hari 5 kali dia solat. Tapi tak pernah rasa lazat. Kalau tuan-tuan ni duduk dekat tempat ni, nama apa tu? Tambak balai panjang. Tambak balai. Tambak ke balai ke panjang mana tu ni? Dia 3 sekali. Subhanallah. Duduk kat tambak balai panjang ni. Kerja dekat nilai. Jom. Dapat surat tuan telah dipindahkan ke nilai Negeri Sembilan. Berkuat kuasa esok hari. Kita dapat surat tu. Ni dapat surat ni. Kerja dekat nilai. Jauhnya bang. Kita kata. Kita besok ni hilang semangat tu start motor ni nak pergi. Ya Allah, jauhnya. Jauh kan? Jauh. Jauh kan? Saya buat contoh hari tadi dekat dia tu. Jauh pergi. Naik motor semua jauhnya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. 5 tahun dah berulang. Kawan dia tanya, kamu duduk mana? Duduk tambak balai panjang. Betul. Duduk tambak balai panjang. No, kat Melaka tu. Ni kerja kat nilai ni. Hijaunya. Ada apalah, biasa dah. 5 tahun dah berulang. Maksud saya, kalau dalam bab urusan dunia kita ulang buat, akhir jadi apa? Jadi lali je panggil. Allah bisa tegal biasa. Tapi pasal apa dalam bab ibadat, sama dah 30 tahun dah buat benda yang sama, masih tak rasa lazat, masih tak rasa lali, tak rasa biasa. Sebab apa? Sebab hati tak dapat manisnya ibadat. Ada orang ridwanullah alaihim ajma'in, sahabat Nabi, solat 30 juzuk khatam satu Quran dalam satu solat. Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Lagi siapa? Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Solat witir 30 juzuk khatam. 30 juzuk khatam. Satu solat witir tu tak ada bayang tak? Betul ke Ustaz? Macam tak apa nak percaya je Ustaz. Boleh ke orang berdiri sampai lama macam tu? 7 jam, 8 jam berdiri. Dah habiskan 30 juzuk dengan memang kan. Kami buat syahadah 12 jam. Buat syahadah Quran nak khatam
30 juzuk Quran buat syahadah 12 jam. Berhenti solat, sambung balik, baca lagi. Berhenti solat, makan, sambung balik. Habis 12 jam. Ni 8 jam. Kalau lepas isyak tu, katalah isyak pukul 8 tu, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Pukul 4 pagi baru habis. Habis masuk subuh. Boleh buat tak? Kita confirm tak boleh buat. Tapi para sahabat buat. Seorang sahabat Nabi SAW nama Abbad. Nabi SAW suruh dia dengan seorang sahabat yang lain pergi jaga sempadan. Bila balik daripada satu perang, Nabi kata, siapa nak tolong jaga sempadan? Saya, Rasulullah. Seorang sahabat dia nama Abbad dengan kawan dia nama Ammar. Kami 2 orang akan jaga sempadan. Ya Rasulullah, tak apa, pergi. Dia beritahu dekat Ammar, Ammar, kita ni malam-malam ni jaga-jaga 2 orang letih. Apa kata saya jaga, kamu tidur, lepas tu nanti kamu bangun, saya tidur pula. Okey? Lepas tu dia fikir, dia jaga seorang-seorang, sampai dia solat. Allahu Akbar, solat. Dalam solat dia baca surah Al-Kahfi. Dia baca surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ni sedap kan surah Al-Kahfi ni. Dia ada cerita Ashabul Kahfi, ada cerita pemilik 2 kebun, ada cerita Iskandar Zulkarnain, ada cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir dengan Yusha bin Nun. Macam-macam cerita kat dalam tu. Dia pun solat Allahu Akbar. Tengah duk sedap baca surah Al-Kahfi tu, tiba-tiba nampak musuh daripada jauh. Dia sembahyang jaga sempadan ni, dan sembahyang tengah perang ni, dia sembahyang ni dia boleh observe, dia tengok. Dia nampak musuh daripada jauh, musuh pun nampak dia. Musuh tu tarik anak panah kena tubuh dia. Dia tengah sembahyang. Dia cabut, dia buang. Terus sembahyang lagi. Ini musuh tu tengok, ini nampak ke tak nampak, kena tak kena ni. Tarik panah lagi sekali. Kena tubuh dia, dia cabut sekali, dia tak tepi, dia solat lagi. Sampai 3 kali kena panah, sampai dia bagi salam, berdarah-darah, baru dia kejut kawan dia. Bangun, aku kena panah. Kamu tak sedar ke? Kamu tak nampak ke musuh ni? Nampak. Kamu tak rasa ke kena panah tu? Berasa. Habis tu kenapa tak berhenti? Aku tengah lazat baca surah Al-Kahfi. Sampai tak tahu nak berhentinya macam mana. Dia kata sampai ke tahap mati pun tak apa, asalkan jangan berhenti daripada benda tengah lazat tu baca. Oh tuan-tuan, boleh bayang tak macam mana orang baca Quran macam tu? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala setiap hari khatam 1 juz, khatam Al-Quran sekali setiap hari. Sehari khatam sekali, sehari khatam sekali, sehari khatam sekali. Kalau dalam bulan Ramadan, sehari 2 kali khatam. Macam mana dia buat lah, takkan tak buat kerja lain. Tak, bagi dia Al-Quran tu lazat. Dia start buka Quran tu, dia buka. Sedapnya buka lagi. Sedapnya buka lagi. Sedap. Tak tahu nak berhenti kat mana. Kita baca Quran, cari tempat nak berhenti. Dia baca Quran, tak tahu nak berhentinya dekat mana. Sebab apa? Lazat. Sebab tu kita cerita lazat ni tuan-tuan, dia tak sama. Tak kerti nak cerita. Ada orang suka pedas, ada orang bagi dia pedas tak boleh makan. Lazat sungguh lah. Kita makan, tak boleh pedas. Inilah sedap. Tak sedap aku tak boleh makan. Lazat ni berbeza. Lazat ibadat, kita tak pernah rasa. Tuan-tuan naik motor satu hari. Naik motor. Sampai kat simpang depan tu. Tuan-tuan kena langgak. Boom, jatuh, patah kaki. Yang langgak kita tu tuan-tuan, kereta tu nama Bentley. Mahal tuan-tuan Bentley. 1 point berapa juta. Salih Muhammad. Kita tak pernah duk imagine macam mana sedapnya naik kereta Bentley ni.
Ada pakcik tu tanya, Ustaz, Bentley tu apa dia? Boleh cicah air asap tak, Ustaz? Tu bukan Bentley. Bentley ni kereta dia kata. Punya mahal. Punya sedap naik kereta nama Bentley ni. Satu hari, dia duduk dengar orang cerita lazatnya, sedapnya naik kereta nama Bentley ni. Dia kena langgak dengan kereta Bentley tu. Jatuh patah kaki kawan yang bawa kereta tu, cepat-cepat pergi ambil. Oh, pakcik saya tak nampak, minta maaf lah. Ambil pakcik ni tak kat belakang, cushion belakang. Nak bawa pergi hospital. Hari tu dia rasa naik kereta Bentley. Duduk kat belakang macam ni. Buka surat khabar pula macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu kata apa? Cepatlah pergi hospital, cepatlah. Pakcik, kita naik kereta Bentley ni, harga dia 1.4 juta. Kita naik pelan-pelan sudahlah, slow-slow. Janganlah cepatlah, cepat. Kereta ni sedap, pakcik. Kereta tu memang sedap, tapi dia rasa sedap tak rasa sedap. Sebab apa? Tengah sakit. Macam tu lah kita, tuan-tuan. Solat ni sedap. Ada orang dah rasa sedap solat ni. Kita tak rasa. Bukan sebab solat tu tak sedap, tapi sebab kita tengah sakit. Al-Quran tu lazat. Ada orang dah rasa kelazatan dia, tapi kita tak rasa. Sebab apa? Sebab kita tengah sakit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zikir tu lazat. Pasal apa kita tak rasa? Sebab kita tengah sakit. Sakit kita dengan apa? Dengan dosa. Jadi macam mana cara nak bagi dapat lazat dalam ibadat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 3 perkara. Yang pertama sekali, ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia mencintai Allah dan Rasul itu melebihi daripada yang selain daripada keduanya. Nombor 1, Allah dan Rasul paling dia cinta lebih daripada yang lain. Yang ni awal-awal kalah dah. Mana ada Allah dan Rasul lebih kita cinta lebih daripada orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Hayya 'alas solat. Mailah solat. Tu bila panggil. Rumah dia kat tepi masjid tu aja. Elok nak keluar pergi masjid, isteri dia tanya, abang nak pergi mana? Nak pergi masjid. Ni saya nak solat seorang, saya takut hujan ni. Kalau abang pergi masjid, siapa nak solat dengan saya? Solat kat rumah dah lah. Okey. Ayah kat rumah. Tengah dia buat kerja. Allahu Akbar, hayya 'alas solat, mai sembahyang. Ni aku tengah buat kerja ni. Macam tak dengar, macam tak bunyi, macam tak ada siapa pun panggil. Boleh tak sebab? Kalau orang bercinta ni macam mana? Orang bercinta ni, itulah nombor 1 dia. Apa saja keadaan, inilah orang yang dia akan pergi. Sebab orang tu dia tengah cinta. Ni main masjid pun duduk jauh-jauh. Saya faham ni yang ruang tengah ni memang khaskan untuk para malaikat. Dia memang ada passion. Saya duduk pergi ceramah mata, dia passion macam-macam. Ada passion dia jaga masjid, nama dia. Jadi pengurusi akan buat pengumuman, tuan-tuan, sebentar lagi kita akan ada kuliah maghrib. Jadi ustaz jemputan mai. Jadi saya minta tuan-tuan tolong jaga dinding kita ni daripada roboh. Lepas tu tuan tengok semua duduk sandak kat dinding. Tu dia memang tugas dia untuk jaga dinding takut roboh. Yang kedua dia panggil geng baca Yasin. Geng baca Yasin ke mana kan? Dia bulat elok. Macam-macam tapi kebiasaannya memang ada Rizal tengah ni untuk para malaikat. Main masjid duduk jauh-jauh buat dah. Kalau tak kerana solat Jumaat tu wajib, tengok tak main masjid lah. Aduh, macam tu nak dapat cinta. Yang kedua, tuan-tuan, nak dapat cinta ni, kata Nabi SAW, dia mencintai saudaranya. Dia cinta kat saudaranya, dan tidaklah dia cinta melainkan semata-mata kerana Allah.
Bukan sebab apa-apa. Ada orang cinta sebab sega, sebab handsome, tall, dark and handsome. Tinggi, kulit gelap, handsome. Itulah lelaki idaman dia. Ada orang cinta kat seorang pasal dia baik. Baik dia tu, suka tolong orang, cakap lemah lembut, baik. Macam-macam sebab mencintai orang. Tapi dia mencintai saudara dia. Dia tak cinta, melainkan semata-mata kerana Allah. Ni orang ni akan dapat halawatul iman, kemanisan. Yang ketiga, syarat nak dapat kemanisan iman ni, dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api. Benda buat maksiat dulu tak mau ingat dah, sudah-sudahlah. Dan tahu dah antara benda paling payah, paling susah sekali, salli ala sayyidina Muhammad, benda paling susah dalam taubat nasuha. Kita ni semua biasa buat jahat, buat maksiat. Masing-masing adalah cerita masing-masing. Ni baru je belajar main masjid. Dulu, ya Allah, Allah sajalah yang tahu panggil kita ni. Makcik kata, ustaz nasib baik makcik dah jumpa ustaz 20 tahun yang dulu. Rambut kembang macam hantu Kak Limah. Skirt ni pakai skirt tu waktu tu. Nasib baiklah tak jumpa ustaz waktu tu. Jumpa lah ni, tudung labuh dah, kaki pakai stokin, tangan pakai stongan. Kan? Tapi dulu kita jahat, macam-macam maksiat kita buat. Ada orang ni depan saya ni, mungkin dulu pernah minum arak, ada. Mungkin dulu pernah berzina, ada. Buat benda dosa-dosa besar kita buat dulu ni. Nabi kata, ya Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha. Taubat nasuha ni macam mana? 3 perkara kata Imam Nawawi. Nombor 1, berhenti daripada buat maksiat. Tak apa dah, cukup stop. Berhenti dah ustaz, tak buat dah. Dulu punya cerita. Yang kedua, azam, tak mau buat lagi. Cukup-cukup lah ustaz, dulu-dulu sudahlah. Depan-depan tak mau lagi dah ustaz, cukup dah. Tak mau lagi dah. Yang ketiga, menyesal dengan apa yang pernah dia buat. Inilah yang paling susah dalam setiap taubat. Menyesal. Kadang-kadang jumpa balik geng-geng sekolah dulu, main balik cuti sekolah, cuti raya, geng-geng KL balik, geng Johor balik, reunion. Lepak kedai mamak, minum teh tarik pukul 12 malam. Ingat tak dulu waktu kita ni sama-sama dulu ni? Dulu ingat namanya tu, ingat tu. Duk tanya ingat tak tu, ingat tak tu. Duk tanya tu kisah dulu-dulu punya cerita. Maksiat benda kita buat, kita tepuk meja gelak-gelak. Gelak ketawa dengan maksiat yang pernah kita buat. Adakah itu tanda menyesal? Tak. Happy pula. Tuan-tuan, selamat. Betul. Benda paling susah pada taubat nasuha ialah menyesal. Tapi kalau dia boleh menyesal, dah lah cukuplah, jangan duk ceritalah benda-benda dulu aku malulah. Kita ni tuan-tuan tadi jadi tok bilal masjid 5 tahun dulu kaki karaoke. Bagus punya pusat karaoke, keunggulan cintamu. Habis karaoke selfie. Keluar hard rock, selfie. Keluar disco, selfie. Pergi dangdut, selfie. Lah ni jadi Tok Bilal dah. Alhamdulillah. Bukan sini lah. Kita tengok Tok Bilal ni pula. Tuan-tuan, hari ni tuan-tuan, dia keluar apa tuan-tuan? Dia keluar memory 5 years ago. Kat dalam Facebook dah. Geng-geng masjid tengok. Weh, ni gambar Tok Bilal. Bagus punya duk macam ni. Kawan komen kat bawah pun gambar muka terkejut lah. Macam tu. Subhanallah tuan-tuan, Sayyidina Muhammad menyesal. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi 2 benda kita sebut tadi ni.
pertama cinta dekat Nabi, yang kedua cinta dekat saudara se-Islam kita, akan dapat dua benda. Yang pertama namanya kemanisan iman, yang kedua namanya kesempurnaan iman. Cumanya bila mencinta ni dia ada tanda. Bercinta ni dia ada tanda. Kadang-kadang bukan sebut, tak sebut dah. Ada sebut I love you lagi. Ni dah umur 70 dah ni. Nak tidur malam-malam mana sebut. Kalau dulu panggil sayang, lama-lama huruf S dah jatuh, tinggal ayang. Lama-lama huruf A dah jatuh, tinggal yang. Lama-lama huruf Y jatuh, tinggal ang. Maang, paang, toang. Dia nak tidur malam-malam kata. Dia panggil apa? Tak panggil darling kan? Umur 70 dah. Darling, I love you. Muntah tu. Muntah tu. Dia pasal apa ni? Dia kata lagi aku ni buang tebiat nak mati dah apa esok. Allahumma salli Muhammad. Saya dah seorang duit nak main ni baru dapat berita. Esok saya ada appointment doktor. Doktor tu dah jumpa saya esok. Appointment esok pukul 10 pagi. Jumpa doktor dekat Subang. Dia mesej kat saya minggu lepas, dia kata, lama tak jumpa Ustaz. Ustaz kita nak jumpa. Itulah lama tak jumpa. Nanti kita setting. Mula-mula saya nak jumpa dia 6 hari bulan. Tak boleh Ustaz, saya workstation. Tak apalah, setting balik dapat 16 bulan. Okey, 16 bulan insyaAllah saya ada. Jumpa 16 bulan Ustaz, insyaAllah. Dan saya cuma esok dia mana esok? Pukul 10 pagi. Baru mesej sekejap tadi. Nak beritahu Dr. Syah dah meninggal dunia. Ya, saya kejut sakit apa? Tak dengar sakit apa pun. Tak tahu. Staff dia kat hospital pun tak tahu. Esok Ustaz appointment pasal kanser. Ustaz Dr. Syah meninggal. Terkejut kita suara meninggal. Oh, saya Tuhan nak cerita akhir zaman. Ni. Balik malam ni lelaki dia kata I love you. Lelaki dia kata apa? I love you. Dia telefon anak dia kat Kuala Lumpur tu. Abang balik cepat-cepat sikit. Pun nampak ayah hang ni macam tak lama tadi. Lupa tebiat dah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni bukan lafaz, bukan sebut cinta, tapi perbuatan kita tu nampak kita mencinta. Nombor satu sekali tuan-tuan, dengan Nabi SAW, orang mencinta ni dia selalu sebut nama. Selalu sebut nama. Dia suka sebut nama orang yang dia cinta. Dia bangga dengan orang yang dia cinta. Kita cinta dekat Nabi SAW, kita rajin selawat kat Nabi. Kena selalu selawat kat Nabi SAW. Sehari berapa kali nak selawat? Ulama sebut paling kurang selawat seorang yang kata banyak selawat 300. Seorang yang kata dia banyak selawat, bukan maksud orang yang biasa selawat. Orang yang ni selawat dah, selawat banyak dah. Bolehlah banyak. Kalau dia sebut banyak, paling kurang bagi dia 300. Orang biasa 100. Kita kena jadi orang banyak selawat lah tuan-tuan. Banyak selawat. Buatlah 1000 sehari 1000. Oh banyak Ustaz lah. Kalau tuan-tuan buat betul-betul tak banyak nak 1000. Bukan susah pun nak selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu hari, seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia kata, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yadkhul jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, ceritakan kepada aku amalan yang akan mendekatkan aku pada syurga dan menjauhkan aku pada neraka. Kata Nabi SAW, laqad sa'alta 'an 'azim. Benda yang kamu tanya ni besar sangat. Besar sangat. Tapi Allah akan permudahkan kepada siapa yang Allah nak memudahkan dia. Maksud Nabi beritahu kat kita ni, kalau benda tu besar macam mana pun, kalau Allah nak memudahkan untuk seorang tu, dia mudah je. Mafhum mukhalafah kita boleh faham sebaliknya. Kalau benda tu ringan macam mana pun,
kalau Allah nak bagi susah kat orang tu, dia akan jadi susah. Macam selawat lah tuan, bukan payah pun. Allahumma salli ala Muhammad dah, tu paling kurang. Tapi gamak ke nak panggil Nabi Muhammad je? Faham tak? Faham tak? Sahabat tanya Rasulullah, macam mana cara kami nak selawat dekat kamu? Nabi kata, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi tuan-tuan gamak dah nak panggil Nabi nama dia saja. Tapi Nabi kata, Allahumma salli ala Muhammad. Yalah, Nabi kata kat diri dia sendiri, Sayyidina maksud Tuan kami. Takkan Nabi nak kata Tuan kami kat diri dia sendiri. Faham tak? Faham tak? Kita lah kena panggil kat Nabi SAW Sayyidina Muhammad. Beradab dengan Nabi dia pergi. Ada orang duduk bertikai, dia kata, tak payah duduk guna Sayyidina tu, Nabi tak sebut pun Sayyidina. Saya tanya perkataan ini pada guru saya, Syekh Muhammad Abdul Sulaiman Al-Ahdal, ulama hadis, duduk dekat saya sebut Hudaidah di Yaman. Saya mengaji dengan dia. Dia jawab persoalan saya ni dengan satu kisah. Saya tanya, Syekh, boleh tak kalau kita nak panggil, nak sebut, nak letak dekat selawat Nabi itu Sayyidina? Kata Syekh, pernah sekali Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan para sahabat sedang tunggu Nabi nak solat subuh. Nabi tengah sakit. Sayyidina Bilal beberapa kali pergi dekat tingkap Nabi, tengok Nabi ready tak ready. Tunggu ni sampai dah lewat dah nak solat subuh. Habis keputusan yang dibuat oleh para sahabat, kita solat dululah, tak payah tunggu Nabi. Tak pernah mereka solat melainkan di belakang Nabi. Itulah first time nak solat orang lain jadi imam. Duk fikir-fikir siapa yang paling layak untuk jadi imam Kita ingat Sayyidina Abu Bakar lah. Sayyidina Abu Bakar ni yang paling fakir, yang paling bertakwa, yang paling baik, paling rapat, paling dekat, orang kanan Nabi. Sayyidina Abu Bakar lah orang yang paling layak untuk jadi imam. Pakat-pakat tolaklah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni berat hati nak pergi. Tak payahlah bagi orang lain lah. Sayyidina Abu Bakar lah pergi, Sayyidina Abu Bakar lah pergi. Sayyidina Abu Bakar pun dengan berat hati pergi kat depan untuk jadi imam. Elok nak jadi imam, tiba-tiba Nabi nampak Nabi SAW masuk. Bayangkan kita ni yang bukan siapa-siapa ni, gaya nak jadi imam, tengok tu imam tu yang masuk, macam mana kita nak buat? Bagi tu imam, takkan kita nak terus pun. Apatah lagi Nabi selama ni tak pernah solat belakang orang lain melainkan belakang Nabi. Betul? Sallallahu alaihi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar nampak kelibat Nabi, dia pun undur kat belakang lah. Nabi kata apa? Stop. Nabi suruh dia solat, teruskan. Tak, dia undur juga. Nabi kata teruskan. Tak, dia undur juga. Tuan-tuan, bila Nabi suruh, itu adalah perintah. Bila Nabi SAW suruh, kena buatlah. Faham tak faham ni? Ma nahaitukum anhu fastanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang pada kamu, hendaklah kamu tinggalkan. Apa yang aku perintah pada kamu, hendaklah kamu lakukan sedaya termampu oleh kamu. Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar untuk pergi. Maksud Sayyidina Abu Bakar kena patuh lah. Kena ikut lah. Faham ke tak faham aku tanya soalan ni? Yang beku ni pasal apa ni? Mau tak buku Ustaz daripada pukul 8 pagi tadi lagi. Sallallahu alaihi Muhammad tadi kan. Aduh, tunggu pukul 12 pula. Oh, Muhammad Muhammad. Tuan-tuan, patutnya ikutlah Nabi SAW suruh. Tak, tapi dia undur juga. Maksud dia apa? Bukanlah dia tak mau ikut perintah, tetapi dia beradab dengan Nabi SAW. Nabi suruh kita selawat Allahumma salli ala Muhammad. Itu perintah Nabi, selawat dia lagu tu. Tapi kita ni takkanlah nak sebut Sayyid, takkanlah nak sebut Muhammad saja. Sebutlah dengan panggilan adab Sayyidina Muhammad. Faham tak? Macam kawan kita lah, dulu duduk sama-sama orang kita, tiba-tiba menang jadi YB. Sebab je tak menang. Sallallahu Muhammad.
Habis tu takkan nak panggil dia begitu je? Panggil lah. WB. Dapat Datuk, takkan? Panggil lah dia Datuk. Sesuai lah dengan jawatan dia. Sesuai dengan panggilan dia. Sesuai dengan anugerah yang dia terima. Nabi takkan nak panggil Muhammad. Isteri Nabi SAW sendiri panggil Nabi Rasulullah. Sayyidina Aisyah panggil Rasulullah. Wahai Rasulullah. Kita baca lah. Pada Allah Muhammad. Adabnya dengan Nabi SAW. Allahumma salli. Jadi paling kurang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala selawat. Selawat bagi banyak. Nombor satu, tuan-tuan selawat, Allah selawatkan. Man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi bi asharan. Siapa yang selawat kepadaku dengan satu selawat, maka Allah akan selawat kepadanya 10 selawat. Kalau sebut Allah selawat dekat kita, maksud dia Allah beri rahmat dekat kita. Kalau sebut malaikat selawat, malaikat doa kat dia. Contoh macam, tuan-tuan tahu tak rapat soft? Kita sampai-sampai tengok ada soft kosong rapat. Kita pun rapat bagi rapat kita dengan orang sebelah. Kita sampai belakang tengok depan ada kosong satu. Kita pun masuk bagi rapat, bagi mengisi lompang ke lompong. Lompong, kalau lompang tu yang kuih tu kan, yang ada lapar kat atas. Mengisi lompong soft tu. Innallaha wa mala yusallu. Sesungguhnya Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada orang yang mengisi lompong soft. Allah dan malaikat selawat dekat orang yang isi kosong soft. Ya memang kalau Allah selawat, maksud Allah melimpahkan rahmat. Kalau malaikat berselawat, maksud malaikat berdoa pada dia. Kita tuan-tuan, satu selawat kat Nabi, Allah selawat kita 10 kali. 10 kali kita selawat kat Nabi, Allah selawat kat kita 100 kali. 100, 1000 kita dapat. 1000, 10,000 kita dapat. Tuan-tuan nak lagi banyak Allah sebut nama kita, rahmat Allah melimpah, tuan-tuan banyak selawat kat Nabi. Betul. Yang kedua, dosa-dosa kita akan diampunkan. Banyak selawat, dosa kita ampun. Yang ketiga, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hajat-hajat kita ditunaikan. Rezeki murah dengan selawat. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad, perkara yang menjadi penghalang. Salli ala Sayyidina Muhammad. Perkara yang menjadi penghalang kepada rezeki ialah dosa. Yang membantu memakbulkan doa ialah selawat. Nabi SAW pada seorang lelaki tu main angkat tangan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, doa. Nabi kata, kamu digelujuh. Puji Allah, selawat pada Nabi, kemudian berdoalah sesuka kamu. Ada seorang tu dia pergi dengar kuliah. Dia berlaku dekat orang Arab. Ada ustaz tu cerita selawat lah, tuan-tuan, selawat lah. Selawat ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allah akan turunkan rezeki minas sama, daripada langit. Siapa banyak selawat, Allah turunkan rezeki daripada langit. Dia punya excited dengar tuan-tuan. Dia kata balik lepas ni aku nak selawat banyak-banyak. Sebab miskin lama dah, harap-harap Allah bagi rezeki daripada langit. Dia yakin sungguh ni apa yang ustaz tu cakap. Start pada hari tu tuan-tuan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu hari berjalan-berjalan, kita sepak batu besar. Sakit now. Kedekuk sakit, Allah sakitnya. Sampai tergolek batu tu, tengok bawah batu tu ada satu uncang.
Ada bekas. Dia pun buka uncang tu, tengok ketulan emas kat dalam dia. Dia kata, ya Allah, emas ni, adakah ini rezeki yang Allah nak bagi dekat aku disebabkan selawat macam mana yang ustaz tu sebut? Boleh jadi. Tiba-tiba dia kata apa? Bukan. Pasal apa bukan? Sebab ustaz tu kata rezeki daripada langit. Yang ni rezeki buah tanah. Tak betul eh? Kita tak betul ni. Ini rezeki buah tanah. Tak kenal ni. Allah SWT. Dia pun ambil batu tu, tutup balik ke rumah. Dia cerita kat isteri dia. Yang kata, tadi abang balik tadi kat tempat kita duduk selalu kan, kita duduk singgah kat situ tempat tu. Ada batu tersepak, batu tu tengok dekat bawah batu tu ada emas. Bini dia kata apa? Pasal apa abang tak ambil? Dia kata bukan abang tak mau ambil, tapi abang teringat ustaz tu sebut kalau selawat banyak rezeki turun daripada langit. Ni rezeki pada bawah bumi. Bini dia kata apa? Betul sungguhlah laki aku. Pasal apalah Allah jadilah aku macam ni. Tak kisahlah abang langit ke bumi. Tak, ustaz tu sebut minus sama daripada langit. Yalah abang. Rupanya tuan-tuan, peristiwa itu didengari oleh Salih Azhar Muhammad, jiran sebelah rumah dia, orang Yahudi. Orang Yahudi dengar, panggil isteri dia, "Ni, dengar ni. Tengok jiran sebelah kita, dia cerita kata tadi dia jumpa emas bawah batu, dia tak ambil. Jom kita pergi ambil dia." Dia pun dengan isteri dia pergi tempat tu, buka batu tu, tengok sungguh ada uncang kat dalam tu. Dia pun angkat, cerung. Oh, bunyi betul ni. Tak buka lagi. Ambil saya orang nampak, ambil balik ke rumah. Sampai ke rumah, tuan-tuan excited nak buka. Buka, tengok ada ular dengan kala jengking. Kemudian dia kata kat isteri dia, ini mesti jiran kita ni nak jahanamkan kita. Dia saja buat cerita bagi kita dengar, dengan harapan kita pergi ambil, sagi kita kena gigit dengan ular ni, kita kena patuk dengan ular ni, kita kena gigit kala jengking. Dia nak nayangkan kita. Sebelum dia nayangkan kita, mari kita nayangkan dia dulu. Isteri dia kata apa? Setuju bang. Kita nak buat macam mana? Jom kita naik atas bumbung dia, kita buang ni ular-ular dengan kala jengking ni, biar kena atas kepala dia. Kata bagus juga cara dengan abang ni, jom kita pergi. Dia pun pelan-pelan naik atas bumbung rumah kawan tu, buka uncang tu, dia tengok bawah tu duduk sembang tak habis lagi. Isteri dia tak puas hati lagi. Apalah abang ni tak pergi. Kau tak puas hati lagi, duduk sembang kat bawah. Tuan-tuan, dia pun buka uncang tu, lepaskan ular dengan kala jengking tu, jatuh atas kepala Salih Azhar Muhammad, atas kepala dua suami isteri. Sampai ke atas kepala, kedekuk. Aduh sakit kepala. Tengok emas. Lalu dia kata kat isteri dia, ini baru rezeki dia mana lagi? Yang ni baru boleh ambil. Aduh, subhanallah. Kisah ini diceritakan oleh Salih Azhar Muhammad Habib, Allahumma salli ala Muhammad Ahmad, Allahumma salli ala Muhammad Habib Ahmad bin Hasan, Allahumma salli ala Muhammad salli ala Muhammad Al-Idrus. Dia cerita. Wallahu alam, tuan-tuan percaya tak apa, tak percaya pun tak apa. Tak ada masalah. Tapi banyak sungguh kisah-kisah berkaitan dengan selawat yang kita jumpa. Banyak. Salli ala Muhammad. Tuan-tuan, salah satunya kisah Imam Hasan Al-Basri. Satu hari ada seorang makcik pergi jumpa Imam Hasan Al-Basri. Dia kata, wahai Imam, Allahumma salli ala Muhammad, anak perempuan saya baru meninggal dunia. Saya rindu nak tengok keadaan dia lagu mana. Boleh tak bagi saya amalan supaya saya dapat tengok keadaan anak perempuan saya di dalam barzakh? Tuan-tuan boleh lah. Tuan-tuan boleh tengok orang dah mati, boleh? Roh dengan roh. Kata Ibn Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh, orang hidup boleh berjumpa dengan orang yang telah mati melalui jalan roh bertemu roh. Maksudnya dalam keadaan kita tidur, bertemu dengan dia dalam tidur. Itu boleh. Yang tengah duduk masak, tiba-tiba main duduk kat belakang tu, Assalamualaikum ya.
Laki baru meninggal seminggu, tiba-tiba bagi salam kat belakang tu bukan lagi kita. Balik cerita kat anak dia, ayah balik. Bukan ayah balik tu jin ke apa tu tak tahu. Kan jiran sebelah tu berkenan kat kita lama dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, dia tanya. Lalu kata Imam Hasan Al-Basri, "Mai aku ajarkan kepada kamu amalan yang kamu beramalkan, mudah-mudahan kamu akan bermimpi tengok keadaan anak kamu di alam barzakh." Dia pun balik buat amalan tersebut. Sampai satu malam dia mimpi jumpa anak perempuan dia di alam barzakh sedang diazab dengan azab yang sangat pedih. Teruk tengok anak dia kena azab. Bila dia terjaga daripada tidur, dia sedih sangat. Dia balik, dia pergi cerita dekat Imam Hasan Al-Basri. Dia kata, saya dah tengok dah anak saya tu teruk sangat keadaan dia, sedang diseksa. Wahai Imam, apa yang boleh saya buat? Dia kata, kamu bersedekah lah. Kamu ambil duit, kamu infak sedekah, kamu niatkan atas pahala, mudah-mudahan jadi bantuan dekat dia. Dia balik buat. Tapi malam tu Imam Hasan Al-Basri mimpi jumpa seorang perempuan yang sangat tenang, sangat indah wajah dia, sangat elok kehidupan dia di alam barzakh. Dia tanya, kamu ni siapa? Saya ni anak perempuan makcik yang mai jumpa Imam hari tu. Bukan ke mak kamu kata di mimpi kamu tengok dalam kamu sedang diazab? Dia kata, betul wahai Imam, bukan setakat saya, ratusan ahli kubur di tempat ini sedang diazab. Tapi datang seorang soleh, dia berdiri di pinggir perkuburan itu, kemudian dia berselawat pada Nabi SAW. Kemudian dia hadiahkan selawat itu kepada kami seluruhnya, dan pada hari ini kami terangkat azab disebabkan selawat daripada lelaki tersebut. Dan saya Muhammad, sebab tu antara benda yang tuan-tuan boleh buat bila tuan-tuan lalu ke tanah perkuburan, tuan-tuan bagi selain daripada Assalamualaikum bi al-qaryah tu, tuan-tuan bagi selawat dengan Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan niatkan untuk hadiahkan kepada seluruh ahli kubur. Mudah-mudahan jadi manfaat dekat dia. Banyak lagi tuan-tuan kisah-kisah berkaitan dengan selawat. Yang ketiga. Yang keempat, selawat ni tuan-tuan buat kita dekat dengan Nabi SAW nanti di yaumul qiyamah. Dekat padang mahsyar ni tuan-tuan ramai manusia. Macam kita pagi ni lah, kira-kira 8,000 ada lah. Semalam kami buat majlis maulid tuan-tuan di stadium dekat sungai, dekat Lostak tu, stadium suka menanti di tempat dia. Dalam stadium dia kapasiti 30,000 full. Bawah atas semua full. Dekat luar lagi tu kena pasang LED, LCD gini kat luar. Entah berapa puluh ribu orang semalam, saya tak tahu. Syekh Zainul Asri, dia pentausiah utama, dia sangkut jam kat luar saya 1 jam. Nak masuk ke stadium tak boleh masuk. Punya ramai orang dalam majlis selawat. Dan majlis-majlis macam ni dah berkembang tuan-tuan. Kita membuat hari tu 50,000 orang dekat MB hari tu ni kan. Subhanallah. Allahumma. Jadi subhanallah, di padang mahsyar manusia tuan-tuan bukan 10,000, bukan 50,000. Entah berapa multi-trillion manusia daripada zaman Nabi Adam sampai umat paling akhir, semua akan berhimpun di padang mahsyar. Kata Ibnu Abu Bakar Ad-Dunya dalam kitabnya Al-Ahwal, dia sebut dah manusia ni dah rapat dan padat dah dekat dunia, dekat padang mahsyar tu. Turun penduduk langit pertama. Penduduk langit pertama masuk duduk berhimpun sekali. Jumlahnya lebih ramai daripada yang ada kat muka dunia ni. Langit kedua turun. Yang kedua turun lagi ramai jumlahnya daripada langit pertama. Langit ketiga turun lagi ramai daripada langit kedua. Seterusnya sampai langit ketujuh. Semua berhimpun di padang mahsyar ni. Bayangkan kita kena cari seorang saja yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni duduk kat mana tuan-tuan? Para sahabat yang rapat dengan Nabi pun duduk ada 124,000. Para sahabat yang nama title sahabat ni, yang pernah tengok Nabi ni. Sahabat ni syarat dia nak dapat title sahabat. Nombor 1, dia Islam.
zaman Nabi. Yang kedua, dia Islam kekal sampai dia mati. Sebab ada orang zaman Nabi, lepas Nabi wafat dia murtad. Syarat ketiga, dia pernah tengok Nabi, baru dapat title sahabat. Ada di kalangan yang pernah, yang masuk Islam zaman Nabi, kekal sampai Islam dia sampai Nabi wafat, tapi tak sempat tengok Nabi. Namanya Uwais Al-Qarni. Dia tak sempat tengok Nabi. Pergi rumah Nabi, Nabi tak ada. Balik rumah dia. Dia dapat title Tabi'in. Second dah, Tabi'in. Tabi'in, orang yang pernah tengok sahabat tapi tak pernah tengok Nabi. Tabi'in, orang yang pernah tengok Tabi'in tapi tak pernah tengok sahabat, apatah lagi tengok Nabi. Geng yang pernah tengok Nabi saja, yang pernah tengok Nabi secara direct, 124,000. Kalau berimpun 124,000 ni saja tuan-tuan, kita tak tahu kita duduk kat mana dah. Faham kan? Tapi kita kena pergi kat Nabi. Kita kena berjumpa Nabi sebab kita nak syafaat Nabi. Macam mana nak pergi? Kalau ada orang sampai 1 juta orang duduk berimpun, bayangkan ada kisah yang pakar-pakar pergi jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Musa, kan? Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Bukhari. Wahai Tuhan kami Adam, tolonglah kami ni, kami susah ni. Aku tak boleh hari ni nafsi. Aku tak pernah tengok Allah murka macam hari ni. Kamu pergi cari Nabi lain. Kita pergi pula dekat Nabi Ibrahim. Tapi kita tak boleh hari ni, kita boleh tolong. Pergi cari Nabi lain. Kita cari Nabi Musa. Kita cari Nabi apa. Sampai kita jumpa Nabi SAW. Kisah tu pasti berlaku sebab Nabi cerita. Cuma persoalannya, tu tak boleh bayang tak? Boleh jadi tak waktu peristiwa tu jadi, kita tak tahu pun kata benda tu jadi. Sebab kita duduk jauh mana-mana. Tuan-tuan tahu tak? Telaga Al-Kawthar. Telaga Kawthar kita duduk dengar. Telaga yang umat Nabi Muhammad akan minum. Kalau kita dapat minum dari Telaga Kawthar tu, Sallallahu Alaihi Muhammad, kita takkan dahaga lagi sampai bila-bila. Telaga Al-Kawthar ni duduk mana? Duduk di Padang Mahsyar. Tuan-tuan tahu tak besar Telaga Kawthar ni luas mana luasnya? Ulama sebut 4,000 kilometer persegi. 4,000 kilometer persegi. Macam mana ulama kira? Sebab gambaran yang diberikan daripada Syam sampai ke Hijaz, yang ni daripada Syria sampai ke Yaman. Sana turun bawah 4,000 km. 4,000 km persegi itu bukan telaga dah cik oi. Itu dah laut. Tapi itu tuan-tuan sekalian seiman, itu duduk di Padang Mahsyar. Boleh jadi kita dapat minum, katalah mudah-mudahan kita Abang Jo dapat, saya pun dapat minum, amin amin ya rabbal alamin. Tapi mungkin Abang Jo dapat minum atas sana, saya minum bawah ni. Agak-agak berjumpa dah kami ni. Jumpa apa 4,000 km jauh. Faham tak faham? Dengan manusia ni tuan-tuan beribu-ribu kilometer, kalau benda pertemuan itu berlaku di Perlis, kata, kita duduk belakang, agak-agak tahu tak benda tu jadi kat sana? Tak tahulah, kecuali Sabri Yunus dengan tu kahwin semalam. Yang tu nampak kecoh sangat. Mana ni? Oh, alhamdulillah akhirnya 30 tahun menyemai cinta, pandai-pandai. Kau suka dia lah nak kahwin yang sibuk masa apa. Kalau saya semua Muhammad, dia duduk fikir, macam mana Ustaz, macam mana apa fikir dia lah jodoh dia. Sibuk. Faham sebab tuan-tuan? Maksudnya jauh tu, distance tu jauh sangat. Kalau Nabi SAW entah duduk waktu tu tuan-tuan dekat Kedah sana punya jauh tu, kita kat Melaka. Macam mana nak cari Nabi SAW ni? Telaga saja dah 4,000 km tuan-tuan. Habis macam mana? Selawat. Kata Nabi SAW, man, Allah bersedia Muhammad SAW, faman kana aktharuhum alayya salatan aqrabuhum
kana aqrabu minni manzilatan. Siapa yang banyak berselawat kepadaku, maka dia akan dekat tempat duduknya denganku nanti dia berkiamat. Itulah Nabi SAW janji. Bukan saya janji, tak Nabi janji. Takut ke? Takut, ya Allah Rasulullah, takutlah kami jauh Rasulullah nanti kat yaumul qiyamah. Siapa nak tolong kami kalau bukan Nabi? Nabi nak syafaat kita. Takut tak jumpa Nabi? Tak apa, Nabi kata selawat banyak. Siapa banyak selawat, dia akan dekat dengan aku nanti di yaumul qiyamah. Jadi, cinta yang pertama banyakkan sebut nama Nabi, selawat. Ini 12 dengan berhenti tadi. Baru satu, ada 8 lagi. Yang kedua, bila kita mencinta ni, kita selalu ikut dia, ikut perangai dia. Orang kita cinta ikutlah. Anak-anak kita, tuan-tuan, dia rambut sampai tutup biji mata sebelah. Jalan macam mana ni? Apa mak? Selok aku nampak biji mata. Lepas tu tutup balik. Ada yang passion tuan-tuan sekalian ni, depan ni macam tu, macam ekor ayam tu, sabung apa dia panggil tu. Ketua kat sini ni, kita geram kat tengok macam tu, bisikan rambut tu. Oh, Korea dia kata. Korea pun kita tahu. Tadi Muhammad pakai baju warna kuning, seluar warna merah. Ada passion apa ni? Korea, mak Korea. Mak mana tahu ni semua ni kena. Subhanallah. Tu dah jadi mat. Pasal apa kita ikut orang? Sebab kita suka. Maka kalau kita suka Nabi, kita akan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikutnya macam mana? Ikutnya dengan pakaian, dengan perbuatan, dengan akhlak, dengan tingkah laku, dengan apa saja sepanjang hidup kita semua nak tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil al-hayatu bisunnatin nabawiyah. Hidup dalam sunnah Nabi SAW. Tak ada agama dalam dunia ni yang ajar umat dia, ajar penganut dia sampai nak masuk tandas buat apa pun ada diajar dalam Islam. Tuan-tuan tahu dah nak masuk tandas, berapa banyak sunnah Nabi SAW dan pahala yang tuan-tuan boleh dapat waktu nak masuk tandas. Nombor 1, tutup aurat sempurna nak masuk tandas. Jangan bogel siap dah. Tandas kat tepi dapur tanggal dah. Nak ni. Tok Wan pula tu. Cucu duk ada, tu apa Tok Wan? Astaghfirullahalazim. Malu, tutup aurat elok sikit, masuk tandas. Satu. Nombor 2, nak masuk tandas, langkah kaki kanan, astaghfirullahalazim, kiri. Salah pula. Langkah kaki kiri. Salat Muhammad. Kemudian baca doa dulu sebelum masuk. Apa doa dia ada? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jangan baca doa makan lah. Masuk baca doa, langkah kaki kanan, masuk dalam tandas. Duduk cara Nabi. Tuan-tuan tahu tak duduk dalam tandas cara Nabi macam mana? Anda, saya tunjuk kat bawah. Duduk dah macam ni. Duduk macam ni. Yang kaki kanan ni, dia luncur macam tu, duduk atas tumit. Yang kaki kiri, tapak kaki dia rapat. Kaki lutut angkat ke rapat ke. Ni macam ni cara dia. Jangan duduk macam tu. Macam ni bagus je. Macam ni. Jadi kalau duduk macam ni, maksud dia kena duduk tandas cangkung lah. Tak boleh duduk atas tandas, duduk atas tandas, dia roboh lagi tuan-tuan, cari pusat. Ni. Duduk Sayyidina Muhammad ni. Yang paha kanan ni dia lunjurkan, paha kiri ni dia rapat ke perut. Tu dia panggil berak sunnah. Macam mana? Lepas tu tangan kanan ni gosok. Dan kemudian berikut dia sunnah apa lagi? Jangan duduk cakap dalam tu. Duduk bersembang pula, isteri duduk kat dapur duduk masak. Dia dalam tu. Isteri dia tanya, abang nak makan apa ni? Masaklah apa pun tak apa. Abang duduk mana ni? Tengah berak. Dah betul-betul nak masak apa ni? Masaklah apa-apa yang ada. Sembang masak je setengah jam, kawan tu tengah duduk berak.
Tak boleh tuan-tuan. Sembang tak boleh, apatah lagi menyanyi. Duk qasidah pula kat dalam tu. Ni, kau mau balik majlis maulid. Aduh, subhanallah. Tuan-tuan Syed Muhammad. Dia tak bercakap, tak makan. Jangan makan dekat dalam tu. Sampai dia kunyah kacang pula. Kemudian keluar lagi tuan-tuan dalam keadaan langkah kaki kanan keluar, baca doa. Tuan-tuan kalau tuan-tuan balik tu cuci lagi. Basuh lagi. Basuh pun ada pahala. Sebab istinja. Guna tisu dulu. Boleh? Kemudian guna air. Ganti batu. Sebab afdal bila bersih guna batu, kemudian guna air. Tu paling afdal. Batu tak pakai. Pakai tisu. Boleh? Tak ada masalah. Dapat pahala yang berganda-ganda. Banyak kat tu. Dekat tu je tanda je. Apatah lagi waktu nak tidur, waktu nak pakai baju. Muslimat nak buka baju baca doa apa tak? Muslimat nak buka baju baca doa. Nabi ajar kat kita. Semua nak tengok aurat kita. Orang teropong nak tengok, tuan-tuan tahu tak, diletak tu tempat sangkut baju tu ada kamera. Punya jahat manusia lah ni. Ni semua. Zaman banjir dulu teropong lubang. Tapi dia tak buat lah macam tu. Dia bagus dia buat lubang. Orang lain ni tak buat lubang tu, nak buat kamera. Kamera tu kecil tempat sangkut baju tak kamera. Punya nak tengok. Manusia kena tengok. Kalau jin tutup pun dia nampak. Habis macam mana nak bagi tak mau nampak? Jin tak nampak, manusia tak nampak. Ni. Allah Ustaz, makcik ni dah 70 dah Ustaz. Siapalah nak tengok makcik ni? Ada je nak tengok tu. Cuba tanya Tok Bilal tu. Dia berkenan apa? Bukan sini lah ni. Dah. Dia tengok dia. Ni. Ada seorang tu, dia lelaki dia mati. Dia duduk menangis kat kubur. Kawan yang jaga kubur tu, dia duduk berkenan dekat makcik tu. Makcik tu duduk, tak ada gantilah Pak Long ni. Dia duduk kenal kat makcik tu, lama dah berkenan. Dia pun berdiri kat belakang makcik tu. Dia kata, Pak, sabarlah Pak. Ini semua kita kena terima. Ini semua qada-qadar ketentuan Allah. Tak apa, insyaAllah, mudah-mudahan Allah gantikan dengan yang lebih baik. Tak adalah siapa nak ganti. Tak apa-apa, abang pun sanggup menggantikan. Dia pun angkat tangan, ya Allah, Alhamdulillah, abang makbul doa kita. Abang keluarlah, biar dia ganti abang kat dalam ni. Dia salah ganti rupanya. Aduh, subhanallah. Tu dan sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli alaihi Muhammad. Doa dia baca macam ni. Bila nak tanggai baju, nak elakkan daripada aurat kita dilihat oleh orang, dilihat oleh jin, dan apa makhluk saja pun dapat tengok aurat kita, baca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Macam mana? Bismillahilladzi la ilaha illahu. Itu doa dia. Boleh nak? Sama laki-laki pun sama. Orang pakai juga. Baca doa tu. Buka baju. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ingat tak tu? Ingatlah tu bang duduk kat sini. Lagi balik-balik rumah. Balik awak lambat sangat. Itulah ustaz tu dah lambat-lambat, panjang pula pukul 12 lebih tak berhenti-berhenti lagi. Ustaz tu cerita apa? Panjang sungguhlah kuliah dia. Saya bukan tanya panjang pendek. Dia cerita apa? Luas sungguhlah ilmu dia. Bukan panjang pendek luas. Dia cerita apa? Tak tahu, aku pun lupa habis. Yang aku ingat jin seorang tu. Allah SWT. Bismillahilladzi la ilaha illa. Dan berbagai lagi sunnah-sunnah dalam kehidupan kita yang boleh kita amalkan untuk contoh Nabi SAW. Yang ketiga, bila kita mencintai Nabi SAW, apa yang Allah perintah kita untuk buat, kita buat belakang. Apa yang Allah larang kita untuk kita tinggalkan, kita tinggalkan semua. Tu cara kita cintakan Nabi SAW. Nabi suruh buat apa? Buat semua. Seorang sahabat Nabi SAW, dia ni orang miskin. Orang utara kata, orang semekin. Makan semekut. Duduk semejit. Naik sikal.
miskin, tak ada apa-apa, tapi rajin perang. Asal ada perang je dia pergi, asal ada perang dia pergi, asal perang dia pergi. Dia pergi jumpa Nabi, dia takut amalan dia sikit, pasal dia tak boleh nak buat banyak macam orang lain. Orang kaya sedekah banyak, orang kaya sembahyang sunat banyak, orang yang tak pergi perang boleh buat ibadat macam-macam. Dia tak sempat nak buat apa. Ya Rasulullah, apa ra'aita? Wahai Rasulullah, apa pendapat kamu seandainya aku ni solat maktubat, aku solat yang fardu aja, tak tambah dah yang sunat-sunat, tak ada. Wasum tu Ramadan, aku puasa dalam bulan Ramadan saja. Yang sunat-sunat apa pun aku tak sempat nak buat. Wahaltul halal wa haramtu haram, yang halal aku, yang Allah halalkan aku halalkan, yang apa yang Allah haramkan aku haramkan. Apakah adkhul jannah, apakah aku akan masuk syurga? Kata Nabi, na'am, ya. Cerita dia, sahabat ni, dia punya takut, dia amalan dia tak cukup. Dia tanya kat Nabi, kalau saya sembahyang fardu saja boleh tak Rasulullah? Boleh. Kalau saya puasa yang fardu saja boleh tak? Boleh. Tapi yang mana Allah halal, saya halal takah. Yang mana Allah haram, saya haram takah. Boleh tak? Boleh. Masuk syurga boleh? Boleh. Sahabat tu tanya nombor satu, sebab dia miskin, dia tak boleh nak bayar zakat. Sebab tu tak ada kata dia bayar zakat. Sebab tu tak ada pergi haji kat dalam tu, sebab dia orang miskin. Yang kedua, dia tak ada sunat-sunat semua pasal dia sibuk pergi perang. Dan yang keduanya, amalan dia tak sama macam kita. Sedapnya, khusyuknya, lazatnya, sempurnanya. Kita sembahyang pun tunggang langgang, Fatihah pun tak apa-apa, surah pun tak hafaz, khusyuk jauh ke mana. Allahu Akbar, jumpalah kunci tinggal kat mana, pin tak kat mana, brush kat mana, semua jumpa dalam sembahyang. Ada seorang tu dia jumpa syekh dia, dia kata, syekh, saya ni wahai syekh, selalu lupa benda. Asyik-asyik lupa, tak mana lupa, tak mana lupa. Apakah amalannya syekh yang saya boleh ingat balik barang saya tu tak kat mana? Dia kata, nanti kamu balik, kamu sembahyang 2 rakaat, kemudian kamu sembahyang lagi sampai kamu ingat barang tu dekat mana. Kemudian nanti kamu mai ceritakan saya. Dia pun balik semangat, angkat takbir je, Allahu Akbar. Jumpa dah, takkan situ rupanya. Dia pun tonton excited, bagi-bagi salam, ambil barang tu pergi buat syekh. Betul lah syekh, saya tak tunggu semayang 2-4 rakaat syekh, saya angkat takbir je, saya jumpa dah. Tu tunjuk kadang hang tak khusyuk. Kita macam tu lah tuan. Kita semayang dengan anak kita umur 3 tahun, duduk kat sebelah kita, kita angkat takbir, Allahu Akbar, dia pun baik. Kita baca Fatihah, dia ikut sama tu, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillah bi'amirrahmanirrahim, dia baca ikut sebelah. Habis Fatihah, amin, dia lari, pusing, surah pusing pergi ke depan. Habis soft tu dia pusing semua tu. Dia pergi depan tu. Kawan yang duduk tinggal spek kat bawah ni, tarik dengan kaki spek dia. Takut kena pijak. Lari. Sekali bagi salam, Assalamualaikum. Dia duduk kat sebelah macam tak pergi mana-mana. Bagus je, si sapu muka duduk kat sebelah kita. Waktu semayang pusing satu surau, satu masjid. Anak kita, dia semayang pusing dalam masjid, tuan-tuan. Kita dalam semayang pergi Langkawi tu. Lepas Langkawi pergi Cameron Highland petik buah strawberry. Lepas Cameron Highland pula pergi mana tu, tuan-tuan. Sedap bagi salam je. Anak kita pusing masjid, kita pusing satu Malaysia. Punya tak khusyuk. Kalau tahu tak khusyuk, kalau tahu ibadat tak sempurna, buat apa? Waktu kita pergi beratur nak jumpa Allah, tiba-tiba Allah tanya malaikat, dia ni semayang macam mana? Dia semayang tak? Semayang, ya Allah, tapi macam kenguru. Sebab masalah dia, awalahu yuhasabu bi'amdan fi yaumil qiyamah as-salatu. Benda yang paling awal sekali Allah nak cek nanti di yaumil qiyamah ialah semayang. Idza salat amalu kullu wa idza fasada amalu kullu. Kalau elok semayang, eloklah semua amalan. Kalau buruk semayang, Allah tak tengok dah amalan yang lain.
Buat main sedekah ke, buat main apa banyak-banyak ke, Allah tak tengok dah sembahyang dia tak kena, habis. Yang lain Allah tak tengok. Benda pula sekali orang cek sembahyang. Malaikat, Allah tanya, malaikat, dia sembahyang tak? Sembahyang, ya Allah. Elok tak? Macam kenguru, lubang sana, lubang sini, lumpur sana, lumpur sini. Macam kenguru tu lah sembahyang dia, tapi sembahyang. Tahu tak malaikat tanya apa? Tahu tak Allah tanya apa? Malaikat, dia ada sembahyang sunat. Ada, ya Allah, ambil pahala sembahyang sunat itu, tampung sembahyang dia bagi jadi elok. Dah tampung elok, baru Allah nak tengok yang ni. Dia ada zakat tak? Zakat ada, ya Allah, tapi tak ikhlas banyak. Niaga, mula berniaga manjur. Pergi dekat pejabat zakat. Berapa ni saya nak kena bayar zakat ni? Kira-kira dia arah perlis semua dia. Simpan 4 kot dia RM50. RM50 ah. 50 saja. 50 je. 50 saja. 50. Disebabkan dia bayar zakat tu untuk Allah berkatkan perniagaan dia. Mai tahun depan kita berapa nak bayar zakat? Boleh rokok yang 94 macam 350. 350? Tahun lepas 50 je. Memanglah tahun lepas 50. Niaga dapat berapa ribu. Ini dah puluh-puluh ribu dah berniaga. Mahal. Dia pun tak apa bayar juga. Mai lagi sekali 1,000. Saya bayar. Dia cari jalan tak bayar. Tu perangai kita macam tu. Dia ada bayar zakat dah? Ada, ya Allah. Tapi ya Allah tak ikhlas lah. Banyaklah lumpur sini. Dia ada sedekah dah? Ada. Ambil sedekah tu tampung bagi elok. Dia ada haji dah? Ada. Teruk haji? Teruk, ya Allah. Ambil tu. Pala-pala umrah dia tampung. Tuan-tuan, yang menampung amalan-amalan fardu kita ialah dengan yang sunat. Kalau tak ada yang sunat, nak tampung apa? Habis sembahyang Isyak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Imam kata, tuan-tuan kat sana kita dapat jamuan sikit ya. Habis kopi makan. 2 rakaat sembahyang tak ada dah. Kenapa tak sembahyang sunat? Sunat je Ustaz, sunat saja. Sunat itulah yang akan menampung kecacatan sembahyang kita. Tuan-tuan, yang ketiganya, dalam kita nak mencinta Nabi SAW, apa yang Allah perintah Nabi, kita buat. Apa yang dilarang oleh Nabi SAW, kita tinggalkan. Dan yang keempat, sunnah kita ikut Nabi SAW ialah dengan dakwah. Maksudnya apa yang kita mengaji, cerita ke orang. Ada tengok orang buat salah, kita cuba untuk tegur. Ada benda kebaikan, kita ajak mereka untuk buat sama. Dan itu di antara sunnah yang sering kita tinggalkan. Jadi cukuplah sekadar tu tuan-tuan. Nampak teruk dah masing-masing ni. Tinggal sikit lagi yang nak berenang kat atas kapet ni. Dah lapau gaya. InsyaAllah tuan-tuan, saya ucapkan ada syabas kepada pihak Masjid Jami' Al-Huda yang mengajukan program Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan inilah sedikit tanda cinta kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sikit ya tuan-tuan, para sahabat berjuang sampai syahid demi untuk Nabi SAW. Kita mayangkan spanduk selawat sikit-sikit je. Mudah-mudahan insya-Allah dia sebagai satu tanda yang Allah akan recognize kita sebagai orang yang mencintai baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian. Terima kasih juga sahabat-sahabat yang mengikuti di siaran langsung di Facebook, di TikTok sebagainya. Insya-Allah semoga menjadi manfaat sebaiknya untuk kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.